Assalamualaikum, saya Nur Ain dari J2.1 akan membentangkan topik yang bertajuk mitosis dan meiosis. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Afiqah binti Ma'azam, saya Nur Ain binti Nur Azman, Amira Azwar binti Yunus, Sofia Narira binti Syahrir Azlan, Nur Fatih Syahira binti Muhammad Zaki, dan yang terakhir Tuan Luqman Hakim bin Tuan Muhammad Muhsin. Pembahagian sel terbagi kepada dua jenis iaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Sel anak yang terbentuk ada bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk. Ia berlaku pada sel-sel soma iaitu sel selain daripada sel gamet. Mitosis berfungsi untuk pertubuhan organisma, menggantikan sel rosak dan berguna dalam pembiakan seks. Yang seterusnya, meiosis. Meiosis ialah proses pembahagian sel yang membentuk empat sel anak yang tidak seiras. Sel anak yang terbentuk mengandungi separuh bilangan kromosom dengan sel induk. Meiosis berlaku pada sel-sel gamet. Meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Contohnya ovum dan sperma. Seterusnya kita masuk pada replikal kromosom DNA. Ia berlaku sebelum pembahagian sel, mitosis dan meiosis. DNA akan bereplikasi. Ia berlaku semasa interfasa iaitu kitaran sel. Ia terbentuk menghasilkan kromosom dengan dua kromatid untuk setiap 46 kromosom. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kitaran sel. Yang pertama adalah interfasa. Ia mempunyai masa antara proses pembahagian sel. Ia juga mengambil tempoh yang lebih lama. Selain itu, sel juga berfungsi dan bersedia untuk pembahagian sel. Ia juga mempunyai 3 peringkat iaitu G1, S dan G2. Untuk G1, ia tumbuh dan menjalankan fungsi. Untuk S pula, sintesis kepada replika DNA. Manakala G2 pula, sel berfungsi dan bersedia untuk membahagi. Seterusnya adalah pembahagian mitosis. Pembahagian mitosis mempunyai 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Profasa adalah peringkat utama dan mempunyai sistem kromatik yang menebal dan memendek. Pada peringkat ini juga, nuclear envelope akan hilang menedahkan kromosom. Ia juga mempunyai fiber terbentuk daripada sentriol iaitu organel yang berfungsi menarik kromosom. Fasa yang kedua adalah metafasa. Metafasa mempunyai kromosom yang tersusun di tengah-tengah sel. Pergerakannya dibantu oleh fiber dan sentriol. Seterusnya adalah anafasa. Pada fasa ini, sentriomi setiap kromosom ditarik oleh fiber dan menyebabkan sistem kromatik berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Untuk fasa yang terakhir pula, ia pembentukan dua nukleus baru. Selain itu, proses cytokinesis berlaku membentuk dua sel baru dan organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatih Syahira binti Muhammad Zaki, Nur KBJ 211510000. Saya akan sambung pembentangan lokasi dan fungsi mitosis manusia. Yang pertama ialah zygote adalah satu sel mati selula. Yang kedua ialah fetus, kanak-kanak yang akan disimula sel. Serta dewasa yang terhad contohnya dipengaruhi oleh hormon dan faktor dalaman serta sel yang tidak mitosis selepas dewasa. Fungsi mitosis yang pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bermula daripada satu sel tunggal iaitu sel gamet yang kemudiannya menjadi sel telur yang telah disenyawakan oleh zygote. Proses ini menghasilkan banyak sel yang akhirnya membentuk tisu, organ dan sistem sel dalam organisma. Fungsi mitosis yang kedua ialah pergantian sel mitosis akan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan bahagian badan kita seperti kulit yang telah mati ataupun tercabut akibat daripada penggunaan harian, koyak ataupun kecederaan. Fungsi mitosis yang ketiga ialah pertumbuhan semula sel-sel baru berlaku dalam sesetengah organisma. Penjanaan semula bahagian-bahagian badan dilakukan oleh proses mitosis. Sebagai contoh, bahagian badan tapak Sulaiman yang hilang boleh tumbuh semula melalui mitosis. Fungsi mitosis yang keempat ialah pembiakan asexual berlaku dalam sesetengah organisma unisel, amoeba dan multisel hydra serta pembiakan vegetatif dalam tumbuhan. Organisma ini menggunakan mitosis untuk menghasilkan anak yang mempunyai kandungan genetik sama seperti induk asal. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Afiqah binti Ma'azam, nometrik KBJ 211510084 dan saya akan meneruskan pembentangan pembahagian meiosis. Pembahagian meiosis, ia melibatkan pembahagian kromosom homolog kepada 4 sel baru melalui 2 peringkat pembahagian iaitu meiosis 1 dan meiosis 2.
Okey, kalau anda nak tahu, sebelum membahagi, sel akan melalui interfasa iaitu replikasi DNA dan persediaan untuk pembahagi. Terdapat 4 fasa iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Profasa 1 dikenali sistem kromatik menebal dan memendek. Yang kedua, nuclear envelope hilang mendedahkan kromosom. Yang ketiga, fiber terbentuk daripada centriole iaitu organel yang berfungsi menarik kromosom. Dan yang keempat, berlaku sinapsis iaitu tersusun mengikut pasangan homolog dan crossing over dikenali sebagai pemindahan maklumat genetik. Bagi metafasa 1 pula, setiap pasangan kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa secara bebas dan gentian gelendon dari kutub bertetangan melekat pada sentromer setiap pasangan homolog masing-masing. Manakala anafasa 1, setiap kromosom dalam pasangan homolog terpisah dan ditarik oleh gentian gelendon ke kutub sel yang bertetangan. Seterusnya, kromatik kembar masih terikat di sentromer dan pemisahan pasangan homolog adalah titik permulaan sel menjadi haploid. Okey, akhir sekali, telofasa 1. Okey, setiap kromosom daripada pasangan homolog tiba ke kutub sel masing-masing. Okey, gentian gelendon menghilang, maka nukleus dan membran nukleus terbentuk. Cytokinesis berlaku dan 2 sel anak yang haploid terbentuk. Assalamualaikum, nama saya Sufyan Najira binti Syed Azlan. Proses kedua ialah melibatkan pemeriksaan sistem genetik yang di mana tiada fungsi DNA, tiada pemeriksaan gandaan dan tiada interfasa untuk proses. Secara mekanikal, proses pembahasan ini serupa dengan proses, tetapi keputusan genetiknya adalah berbeza. Hasil akhirnya ialah dapat menghasilkan 4 sel haploid iaitu manusia mempunyai 23 pasang kromosom. Daripada 2 sel haploid masing-masing terdiri daripada 2 sistem kromatik yang dihasilkan dalam manusia 1. Kromosom merujuk kepada pasangan kromosom yang memiliki saiz dan bentuk yang sama dan membawa gen yang sama di kedudukan yang sama. Dapat 4 langkah utama meiosis kedua ialah prophase kedua, metafasa kedua, anafasa kedua dan telofasa kedua. Pembagian meiosis yang kedua melibatkan proses meiosis 1 diikuti dengan meiosis 2. Kedua-dua sel anak adalah haploid melalui meiosis kedua. Dalam profasa 2, kromosom ialah kromatik kembar yang disambungkan oleh sentromer. Gentian gelendong bentuk semula dalam setiap sel anak. Nuclear envelope iaitu sampul nuklear menghilang serta kromosom menebal dengan memendek pada sistem kromatik. Kemudian terbentuk fiber daripada sentromer iaitu organel yang berfungsi menarik kromosom. Dalam metafasa 2 ini, setiap kromatik terikat pada gentian gelendong melalui sentromer. 2 pasangan kromatik disusun secara lawak pada plat metafasa di satah khatulistiwa menghadap kutub yang bertetangan. Dalam anafasa kedua, kromosom membahagi pada sentromer seperti yang mitosis dengan memisahkan pasangan kromatik dan bergerak ke arah kutub yang bertetangan di sepanjang gentian gelendong. Proses terakhir iaitu telofasa 2 di mana proses sama seperti telofasa 1 yang menunjukkan pemanjangan kromosom dan setiap sel haploid membentuk 2 nukleus yang baru kerana adanya membran nukleus dan berlaku prosesi kinesis iaitu organel dan sitoplasma membahagi sama rata untuk membentuk 2 sel anak lalu kembali membentuk pemenang. Akhirnya dapat menghasilkan sejumlah 4 sel haploid setiap satu dengan set kromosom haploid menjadi gamet. Penghasilan 4 sel ini tidak sama kerana susunan rawak dan persilangan dalam meiosis 1 membawa kepada komposisi genetik yang berbeza bagi sel-sel ini. Pada manusia, meiosis menghasilkan sel haploid berbeza secara genetik. Masing-masing mempunyai 23 kromosom yang terdiri daripada 1 kromatik. Sel haploid ini menjadi telur yang tidak disembuhkan pada wanita dan sperma pada lelaki. Sekian, terima kasih.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis berlaku dalam sel soma, manakala untuk meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Yang kedua, pembahagian nukleus berlaku satu kali sahaja untuk mitosis, manakala untuk meiosis pembahagian nukleus berlaku dua kali, iaitu pada meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, melibatkan pembahagian kromosom, iaitu sister kromatik terpisah, manakala untuk meiosis melibatkan pembahagian kromosom homolog pada meiosis 1 dan pembahagian kromosom pada meiosis 2, iaitu sister kromatik. Yang keempat, mitosis menghasilkan sel anak yang diploid, iaitu 46 kromosom, manakala untuk meiosis menghasilkan sel anak yang haploid, iaitu sebanyak 23 kromosom. Yang kelima, tidak melibatkan pemasangan antara kromosom homolog ataupun dikenali sebagai crossing over untuk mitosis, manakala meiosis melibatkan pemasangan antara kromosom homolog dan crossing over, iaitu pada profasa 1. Untuk mitosis, dua sel anak akan terbentuk, manakala untuk meiosis 4 sel anak akan terbentuk except over 3 lagi degradasi. Dengan kromosom sel induk dikekalkan dalam sel anak, iaitu equational division, manakala untuk meiosis bilangan kromosom sel induk diploid berkurangan kepada 1/2 kromosom haploid dalam setiap bilangan sel anak, iaitu reduction division. Yang ketujuh, sel anak atau dikenali sebagai daughter cell seiras antaranya dan dengan sel induk, manakala untuk meiosis sel anak ataupun daughter cells tidak seiras antaranya dan dengan sel induk. Dan yang terakhir adalah tujuan mitosis. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan pembaikian sel, manakala untuk meiosis tujuannya adalah untuk pembentukan sel-sel gamet bagi mengekalkan bilangan kromosom sel apabila sel-sel gamet bersenyawa ataupun dikenali sebagai fertilization.